الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bertemu di rumah Allah ini, di saat rakan-rakan kita yang lain sedang berjuang menyelamatkan diri daripada air bah. Juga di saat sebahagian daripada rakan-rakan kita yang berusaha untuk memberikan pertolongan kepada rakan-rakan kita yang diuji itu, kita pula pada hari ini dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini ada keberkatannya, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tuan-tuan menghadiri majlis ilmu ini kerana Allah, nak cari redha Allah, maka Allah akan turunkan rahmat dan barakatnya kepada kawasan-kawasan yang ditimpa banjir yang teruk itu. Mudah-mudahan air itu akan cepat disedut oleh bumi Allah, dan akhirnya rakan-rakan kita akan dapat kembali ke rumah mereka dan menjalani kehidupan seperti sedia kala, insya-Allah taala. Jadi ikhlaskan kita punya hati, duduk semata-mata nak mencari redha Allah, duduk semata-mata nak memenuhi perintah Allah yang telah memerintah kita untuk menuntut ilmu. Ya, insya-Allah ada barakahnya. Pada malam ini kita akan membincangkan satu surah daripada surah-surah dalam Al-Quran, iaitu surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Tin ni bukan maknanya tin yang dalam bahasa Melayu tu. Ya, tin dalam bahasa Melayu tu, kalau pepatah Melayu dia kata tin kosong, gitu. Tin tu, ya, bunyi aja kuat tapi isi tak ada. Tapi tin kosong ni, walaupun bunyi dia kuat tapi isi tak ada, kalau kita pandai manfaatkan, ada manfaatnya. Apa manfaat dia? Pernah satu ketika dulu pelajar-pelajar kami buat kempen subuh seramai Jumaat. Jadi pada masa kempen itu kami buat, kita pergilah ke rumah-rumah orang-orang ni pada waktu pagi sebelum waktu subuh tu, dan pelajar-pelajar pegang tin minyak gas. Tin minyak gas kan kosong tu. Jadi bila diketuk dengan batang penyapu, kan bunyinya itu membingitkan telinga. Jadi kita pun berjalan lah, ya, daripada satu lorong ke satu lorong, ketuk tin, mulut pun bercakap as-salatu khairum minan naum. Itu bila kita tahu rumah orang tu rumah orang Islam, kita ketuk tin tu, selagi dia tak buka lampu, selagi tu kita tak beredar. Jadi alhamdulillah, pernah satu tempat kita buat subuh dekat situ, satu barisan subuh soft tu ada dekat 50 orang. Pagi tu kita dapat 3 barisan. Tapi ini barisan yang lurus lah, bukan barisan yang bengkok, ya. Gitu. Nampak? Jadi itu tin kosong. Ya, tapi tin yang dimaksudkan dalam surah ini ialah buah tin. Malam ni saya tak bawa pula buah tin. Biasa saya akan bawa buah tin dekat belakang sana tu, tuan-tuan boleh dapat, ya. Tapi tak apa, malam ni kita tak belajar, tak beli buah tin, tapi kita nak belajar surah At-Tin, ya. Baik. Surah At-Tin ini tuan-tuan, dia ialah surah yang ke-95 dari 114 buah surah dalam Al-Quranul Karim. Dia ni juga ialah surah Makkiyah. Surah Tin dia juga ialah surah Makkiyah. Bila dia surah Makkiyah, telah kita sebutkan dalam beberapa pertemuan kita yang lalu, dia akan memberikan perbincangan yang menumpukan kepada persoalan-persoalan akidah. Ya, nanti kita tengok dalam surah Tin ini, Allah Ta'ala akhirnya bawa kita kepada suatu maklumat yang kita tak nampak dengan mata kepala kita, tetapi perlu dipercayai sebagai satu akidah, iaitu keimanan kepada wujudnya hari pembalasan di hari akhirat nanti. Jadi itulah peranan surah-surah Makkiyah. Allah Ta'ala turunkan selama 13 tahun di kota Mekah.
untuk memperkukuhkan akidah umat manusia ini. Akidah yang betul. Ya, karena akidah itulah yang mula-mula sekali modal untuk orang menjadi manusia yang baik, manusia yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ya, baik. Surah At-Tin ini ada 8 ayat. Kalau tuan-tuan jumpa Quran dia tulis 9 ayat, itu bukan lah tu, tak betul lah tu. Ya, dia ada 8 ayat sahaja surah At-Tin ini, tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulakan pembacaannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Telah benarlah Allah dalam apa yang ia firmankan kepada kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, surah ini Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan sumpah. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Tak cukup dengan Allah bersumpah dengan 2 buah yang hebat itu, Allah tambah lagi sumpahnya dengan berkata wa turi sinin, dan aku bersumpah lagi dengan bukit Tursina. Tak cukup dia bersumpah dengan bukit Tursina, dia tambah lagi satu sumpah dia. Apa dia? Wa hadzal baladil amin, dan aku bersumpah juga dengan bumi Mekah yang aman ini. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan apa? Berfirman ia dengan 4 perkara. Mengapa tak cukup dengan 1 perkara? Tak bolehkah Allah bersumpah dengan watin? Cukup dah. Tapi sampai 4 objek Allah Ta'ala bersumpah. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, wahai manusia, dengar betul-betul surah ni. Jangan mengantuk. Jangan tidur. Ya, wahai manusia, ambil pengajaran daripada surah ini. Penting sangat untuk kamu ni. Sebab itu dia bersumpah dengan 4 perkara. Nak menambahkan kepentingan surah ini. Dan nak menambahkan kemuliaan surah ini. Apa yang Allah Ta'ala nak sumpah di sini? Apa perkara yang Allah nak sumpah ni? Dia nak bersumpah tentang 1 perkara saja. Apa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itulah dia yang Allah Ta'ala nak sumpah. Ya, Allah Ta'ala nak bersumpah bahawa dia telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kemudian Allah bersumpah lagi, thumma radadnahu asfala safilin. Selepas aku mencipta manusia dalam keadaan yang sebaik-baik itu, ya, kemudian jika umur itu panjang, kami kembalikan dia kepada serendah-rendah keadaan. 2 perkara. Perkara kedua yang Allah bersumpah. Yang ketiga Allah bersumpah, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Ini 3 perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Maknanya ketiga-tiga fakta ni fakta yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Ya, baik. Itu secara umumnya. Mari kita pergi satu persatu
tafsiran ayat Allah yang mulia ini. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ini dua buah yang tuan-tuan biasa lihat. Ya, buah tin dan juga buah zaitun. Dua buah yang sangat hebat. Sampai Nabi selalu pesan kepada kita, ya, makanlah buah tin, makanlah buah zaitun. Innaha min syajaratin mubarakah. Nabi kata makanlah minyak zaitun. Dia sesungguhnya ia datang daripada pokok yang sangat berkat. Itu ya. Ini buah zaitun, ini buah tin. Buah yang sangat hebat. Ya, pada malam ini kita tak bincang tentang khasiat dia di sudut pemakanan. Cukuplah dengan kita meyakini bahawa bila Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, bermakna kedua buah ini buah yang sangat hebat. Ya, cukuplah. Sebab kadang-kadang bila kita kupas di sudut khasiat pemakanannya, kita nanti jadi orang Islam yang tidak berapa nak pure Islamnya. Sebab apa? Oh, kalau dia tak tahu khasiatnya, maka dia tak akuilah tin dan zaitun ni sebagai buah yang hebat. Dan nak gitulah. Ya, cuba semayanglah semayang. Kan sekarang ni kan ada orang buat kajian semayang ni apa faedah dia. Sujud tu apa faedah dia untuk badan kita. Bila kita rukuk tu apa faedah untuk kesihatan kita. Macam-macam orang buat kajian. Semua kajian itu bagus. Boleh menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Tetapi jangan sampai kita ni meyakini bahawa solat itu ialah baik untuk kita selepas kita mendengar maklumat-maklumat itu. Kita orang Islam, kita dah bersumpah depan Allah. Apa dia? La ilaha illallah. Tiada yang aku sembah melainkan Allah. Artinya, tiada yang aku percayai melainkan Allah. Sama ada fakta sains, tak ada fakta sains, kita akan mempercayai apa yang Allah Ta'ala sebut itu, itulah yang terbaik. Adapun fakta-fakta sains, ya, perjumpaan-perjumpaan sains yang didapati di akhir zaman ini, itu sekadar untuk memperkukuhkan hujah kita, itu saja. Sedangkan kita orang Islam, kita dah percaya semua benda tu daripada awal lagi. Kalau sains tak kata baik pun kita kata baik. Sebab apa? Sebab Allah aku, Tuhan aku kata dia baik. Nampak tu? Jadi sebab itu saya kata, saya tak perlulah nak bincangkan di sudut khasiat pemakanannya. Cukup kita yakin bahawa bila Allah bersumpah dengan buah tin, maka buah itu buah yang hebat. Bila Allah bersumpah dengan buah zaitun itu buah yang hebat. Sebab Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tak bersumpahlah dengan benda yang lekeh-lekeh. Itu. Benda lekeh-lekeh. Mana ada dia bersumpah? Demi dadah dan morfin. Tak ada. Sebab itu benda yang memudaratkan manusia. Itu benda yang tak ada guna untuk manusia. Allah akan bersumpah dengan benda-benda yang hebat, ya, yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Tengok hari itu kita belajar wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha waktu yang hebat. Ya, waktu yang kalau kita masuk ke dalamnya kita dapat ketenangan yang banyak. Wal laili idza saja, begitu juga dengan waktu malam apabila dia telah sunyi. Suatu keadaan di mana suasana tenang dan aman. Kalau kita berdoa pada waktu itu, doa kita ke langit naiknya. Kalau kita bertafakur ketika itu, kita akan sampai kepada mengerti kebesaran Allah. Ya, kalau kita bermuhasabah diri pada waktu itu, kita akan sampai kepada hakikat diri kita. Ya, jadi kita yakin. Jadi sebab itu kita kena didik diri kita bahawa apa yang ada dalam Al-Quran ini kita percaya sebelum dia dibuktikan oleh fakta-fakta sains. Ya, kita begitu. Baik. Watini wa zaitun, demi buah tin dan juga demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tursina. Ya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Tuan-tuan, ada ulama-ulama yang mentafsirkan bahawa dia tidak fokus kepada buah tin itu, tetapi dia fokus kepada tempat. Ya, tengok Allah Ta'ala bersumpah dengan watini wa zaitun. Ini isyarat kepada tempat lahirnya seorang Nabi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya,
Apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan waturi sinin, ini isyarat kepada Allah Ta'ala bersumpah dengan bukit Tursina, yang mana di situ tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bersumpah pula dengan bumi Mekah yang aman bahagia. Yakni Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama tafsir ada mengatakan bahawa Allah Ta'ala sebut watini wa zaitun isyarat kepada tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Waturi sinin isyarat kepada tempat di mana Nabi Musa alaihissalam Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia secara terus. Dan wahadzal baladil amin isyarat kepada tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketiga-tiga tempat ini merupakan tempat yang sangat hebat. Watini wa zaitun isyarat kepada bumi Palestin. Ya, watini wa zaitun isyarat kepada bumi Palestin. Waturi sinin isyarat kepada bumi Mesir. Wa hadzal baladil amin isyarat kepada bumi Mekah yang selalu kita kunjungi. So ada pandangan ulama mentafsirkan begitu. Ya, jadi kalau mereka mentafsirkan begitu tiada salahnya. Kenapa? Karena memang bumi Palestin itu merupakan bumi yang mulia di sisi Allah, dan dalam agama kita menganggap Palestin itu sebagai bumi yang mulia. Ya, begitu juga dengan bukit Tursina isyarat kepada bumi Mesir. Mesir ini bumi yang mulia. Begitu juga dengan bumi Mekah yang kita telah tahu akan kemuliaannya. Ya, jadi ada ulama mentafsirkan begitu, tetapi ada juga ulama mentafsirkan dia kata bukan isyarat kepada tempat, tetapi dia isyarat kepada buah zaitun itu sendiri. Bila Allah Ta'ala sebut watini wa zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, bukan pada tempat di mana terdapatnya banyak buah tin dan buah zaitun, yaitu bumi Palestin, tidak. Ya, waturi sinin Allah Ta'ala isyaratkan kepada bukit Tursina itu sendiri. Sebab bukit Tursina itu hebat. Ya, satu bukit yang pernah menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala itu dia berkomunikasi dengan Nabi Musa secara terus. Macam mana keadaannya kita jangan bincanglah. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu macam mana Nabi Musa, Allah Ta'ala berkomunikasi dengan Nabi Musa secara terus, nanti kita masuk syurga nanti. Tuan-tuan jumpa Nabi Musa, tanya dia, wahai Musa alaihissalam, macam mana dulu Allah Ta'ala berkomunikasi dengan kau? Jangan tanya saya tak ada di tempat kejadian. Ya, saya tak tahu. Tunggu masuk surga nanti. Ya, banyak kan benda-benda yang kita dengar atas dunia ni kita rasa pendam betul-betul. Dalam surga nanti kita nak tanya. Ya. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala selepas dia bersumpah dengan ketiga-tiga keadaan itu, lalu dia memberitahu bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa maksud tuan-tuan? Allah Ta'ala telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Banyak tafsiran yang disebut oleh para ulama. Yang pertama sekali kalau kita lihat dari segi fizikal manusia itu sendiri, keadaannya sangat baik. Ya, cuba kita tengok manusia dengan siput babi. Boleh lawan tak? Ya, banding kita dengan siput babi. Siput babi lah tuan-tuan, kalau dia duduk stesen 7 ni, dia nak pergi Kuala Lumpur, berapa tahun agaknya sampai. Ya, kita alhamdulillah setahun berapa kali pergi balik. Kalau kita bandingkan kita dengan mereka, cuba kita tengok kita dengan apa lagi? Kita dengan lipan. Macam mana agaknya yang lipan tu? Dia duduk dalam lubang yang gelap-gelap, tempat yang kotor. Kita tidak. Tengok keadaan kita, fizikal kita. Keadaan kita memang keadaan yang sangat sempurna. Ya, kalau tuan-tuan belajar biologi, lagilah kita akan dapat tengok memang hebatnya manusia ni. Dia punya urat-urat dia macam-macam lah. Ya, saya pun tak reti nak cakap sebab saya bukan orang biologi. Saya boleh ngajar biologi tapi takut nanti tuan-tuan sesat nanti. Ya, saya ngajar bahasa Arab bolehlah, ngajar tafsir bolehlah. Sebab tu saya tak nak cakap di sudut biologi. Tapi tuan-tuan pun tahu macam mana sempurnanya keadaan manusia ini. Ya, memang manusia ini tuan-tuan, apa itu manusia?
Manusia itu sebenarnya dia haiwan. Sebab itu dalam ilmu mantik, bila ditanya, apakah itu manusia? Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu sebenarnya dia haiwan, tetapi haiwan yang boleh bercakap. Ya. Apakah itu anjing? Anjing itu adalah haiwan, tetapi haiwan yang ghairu natik, haiwan yang tidak boleh bercakap. Kita ni sebenarnya haiwan juga, seperti mana mereka, tetapi kita haiwan yang sangat sempurna. Allah Ta'ala jadikan kita dalam kejadian yang sangat-sangat sempurna. Cuba kita lihat kejadian kita satu persatu. Ya, manusia ni memang hebat akal dia. Ya, yang membezakan kita dengan anjing, dengan siput babi, dengan ular, ya, dengan rimau, apa dia? Kita ada mata, dia ada mata. Kadang-kadang mata dia tu lagi hebat daripada kita. Tengok mata dia tu, oi, mata rimau, mana banding dengan mata kita? Ya. Tengok telinga, telinga siapa? Telinga musang, mana banding dengan telinga kita? Ya. Tapi tuan-tuan, ada satu benda yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita ni, menyebabkan kita jauh meninggalkan segala haiwan-haiwan yang lain. Apa dia? Akal yang Allah Ta'ala letakkan dalam diri kita. Akal yang boleh menjadikan manusia ini berupaya untuk memahami maklumat-maklumat yang diberi. Itu yang hebatnya tu. Bukan saja dapat memahami maklumat-maklumat yang diberi, akal itu juga mampu menyebabkan manusia mampu untuk mengembangkan maklumat itu. Sebab itu kita berjaya mencipta berbagai ciptaan-ciptaan yang baru. Ini kekuatan akal kita. Ya, haiwan-haiwan yang lain ada juga otak, ada juga akal, tetapi akal mereka akal yang tidak boleh memahami maklumat yang banyak dan tidak boleh mengembangkan maklumat itu. Tengok anjing. Anjing ada akal, tapi akal dia sekadar nak cari, nak kenal mana makanan dia, dan macam mana nak kenal kalau anjing betina, macam mana cara nak kenal anjing jantan. Itu je lah. Boleh anjing bawa kereta, tak reti dia. Boleh anjing cipta handphone, lagi dia tak reti. Tapi manusia ini, kita ada satu akal yang boleh memahami maklumat dan mampu mengembangkan maklumat itu dalam satu keadaan yang kadang-kadang kita tak terfikir perkara tersebut. Tengok ciptaan-ciptaan yang ada depan mata kita sekarang ini. Semua daripada perkembangan akal manusia yang bertambah dari satu masa ke satu masa. Ini kesempurnaan kejadian manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Akal mereka itu. Sebab itu kita disuruh supaya menjaga akal kita. Segala perkara-perkara yang boleh merosakkan akal haram. Hisap dadah haram, dia boleh merosakkan akal. Ya, hisap rokok haram sebab dia boleh merosakkan akal. Apa lagi yang boleh merosakkan akal? Bercinta monyet haram, boleh rosak akal. Jangan bercinta monyet. Rosak akal. Bila tinggal dek kekasih, habis jadi rosak akal. Aku tak mampu hidup tanpamu. Bodoh. Rosak akal dia. Ya, sebab tu adik nak kahwin biar suruh mak ayah cari. Jangan bercinta monyet. Rosak akal. Ya. Apa saja yang boleh merosakkan akal haram, sebab akal itulah yang menjadikan manusia itu dari segi fizikalnya dia orang yang hebat. Dan dengan akal ni jugalah tuan-tuan manusia dapat mengenal Tuhan. Akal lah. Sebab itu bila kita belajar ilmu tauhid, kita belajar hukum akal. Apa itu hukum akal? Hukum akal ialah satu hukum di mana tidak diterima akan akal akan tiadanya Allah. Dengan adanya akal, manusia tahu Allah tu ada. Ya? Manusia tahu Allah tu ada. Selalu saya sebut pada tuan-tuan kan, bagaimana seorang etis berdebat dengan seorang muwahhid. Muwahhid tu ialah orang yang mengesahkan Allah lah. Dia kata, wahai muwahhid, kamu ingat Allah ni ada ke? Tuhan ni ada ke? Ada lah. Dia kata, macam mana kamu kata Tuhan tu ada? Ada lah. Dia pun ambil lah botol air. Kamu tengok botol air ni. Botol air ni ada tak? Kata si muwahhid, ada lah. Mengapa kamu kata botol air ni ada, wahai orang yang mentauhidkan Allah? Aku kata dia ada sebab aku nampak dia, aku boleh pegang dia. Kata si etis,
Kalau botol air ni ada sebab kamu nampak dia dan boleh pegang dia, maka kamu kata dia ada. Kamu pernah nampak Allah ke? Kamu pernah pegang Allah ke? Dia nak putar ikut situ. Ya, dia nak putar ikut situ. Ini orang tak ada akal. Tapi orang yang muwahhid, dia ada akal. Dengan akal dia nampak Allah. Apa kata dia? Wahai saudaraku etis, Allah ni walaupun tak nampak, kita boleh nampak dia dengan akal kita. Macam mana? Berapa banyak benda dalam dunia ni, dia tak ada tapi kita tahu dia ada. Katakanlah, tiba-tiba kita berjalan, kita nampak tai kambing. Kambing tak ada. Nampak tai kambing. Kambing ni tak ke mana pergi dah. Saya tanya Tuan, ada tak kambing? Mesti akal Tuan nak kata, mestilah kambing tu ada. Kalau tak ada kambing, macam mana taiknya ada? Tapi kambing tu tak ada. Mana boleh? Mesti kambing tu ada. Sebab taiknya ada. Yang memberi keputusan bahawa adanya Allah ialah akal. Yang memberi keputusan bahawa kambing tu ada ialah akal. Akal kata, oleh kerana ada taik, mestilah ada kambingnya, walaupun kambingnya dah jauh pergi dah. Cuba tengok kertas ini. Terangkat dia. Sebab apa? Sebab ada angin. Ya. Akal boleh memberitahu kepada kita bahawa ada angin. Sebab apa? Sebab kalau tak ada angin, masakan kertas ini boleh bergerak-gerak. Kipas berpusing, maka ada angin. Walaupun angin tu tak boleh dilihat dengan mata kepala, tetapi akal boleh nampak angin tu. Ini kehebatan akal manusia. Sebab itu, dengan akal kita boleh mengenal Allah. Ini berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab itu tuan-tuan, akal kita tidak boleh rosakkan. Bila rosak akal, kita sukar untuk mengenal Allah. Ya. Sebab itulah, kalau kita tengok ya tuan-tuan, Imam Abu Hanifah dia berdebat dengan orang yang tak percaya adanya Tuhan. Ya, orang tu kata, wahai Abu Hanifah, mainlah nak berdebat dengan aku. Kau dok kata Tuhan ni ada, Tuhan ni ada. Macam mana ada? Itu. Dia kata tak apalah, aku datanglah berdebat. Apa aku datang? Janji pukul 8, pukul 10 baru sampai. Sampai lambat, kata orang yang tak percaya Tuhan ni, inilah dia ustaz-ustaz ni. Suruh datang pukul 8, 10 baru sampai. Kata Imam Abu Hanifah, kamu jangan nuduh-nuduh. Aku lambat ni ada sebab. Apa pasal? Tadi aku nak ke tempat kamu ni, kan musim banjir ni. Musim banjir, air penuh. Jadi nak pergi ke tempat kamu ni, tak ada sampan yang bawa aku. Itu ya lambat tu. Aku pun nunggulah sampan penyelamat. Tak sampai. Tiba-tiba, ada sebatang pokok sebelah aku tu tumbang tiba-tiba. Lepas tu, lepas dia tumbang, tiba-tiba, kulit dia tu terkopak sendiri. Bila kulit dia terkopak sendiri, aku pun tengok, tiba-tiba, batang pokok tu tergergaji sendiri. Lepas digergaji sendiri, aku tengok tiba-tiba pokok yang besar itu bertukar menjadi satu sampan. Aku pun ambil sampan tu, datanglah ke sini. Kata orang tak percaya Tuhan, inilah ustaz-ustaz cakap benda pelik-pelik. Mana boleh sampan tu boleh jadi dengan sendirinya? Mana boleh? Tengok meja yang saya duduk ni, mesti ada tukang meja, tukang kayu yang buat dia. Sampan boleh jadi sendiri, inilah ustaz-ustaz cakap benda pelik. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kau tahu pun sampan sekecil itu pun kau tak percaya dia boleh terjadi dengan sendiri. Mesti ada orang yang membuatnya. Macam mana alam yang luas ini? Alam yang luas ini yang dalamnya ada laut, ada bintang, ada ya Allah. Boleh jadi dengan sendirinya ke? Terkedu orang yang tak percaya Tuhan tadi. Nampak tak? Maknanya, oleh kerana orang yang tak percaya Tuhan tadi ada akal, akalnya mula memberi maklumat. Bodoh. Allah tu adalah. Akal dia akan beri satu maklumat pada dia. Apalah kau ni? Ya? Nampak tu? Ini kehebatan akal manusia. Dengan akal kita boleh nampak Allah. Walaupun Allah tak boleh nampak dengan mata kepala, tapi kita boleh nampak dia dengan akal kita. Sebab itu nak mengenal Allah dengan akal. Jadi manusia ini jadi sempurna dengan akal yang Allah Ta'ala bagi pada dia.
Tak cukup dengan akal, dengan kejadian fizikal dia tu. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Ya, hebat kita. Cuba tengok, saya tengok hebat. Tengok lubang hidung kita semua kat depan itu. Ya, hebat kita ni. Kena Allah Ta'ala buat lubang hidung kita atas dahi, mati kita. Ya, saya tengok bila lidah kita ni memang hebatlah. Sempurna betul kejadiannya. Di atas papan lidah kita tu berapa deria rasa yang ada. Ya, di situ ada deria rasa untuk manis, ada masam, ada. Ya Allah, macam-macam ada kat lidah tu. Sebab tu bila kita makan aja, terus kita rasa, ni masin ni, ni masam ni. Kalaulah Allah Ta'ala buat tuan-tuan, nak rasa masam dekat lidah, nak rasa manis dekat lutut, nak rasa pahit belakang punggung. Mati kita. Kita nak makan, akhir sekali jadi break dance. Bayangkan tuan-tuan, kita pergi majlis perkahwinan, kalau deria rasa kita terhadap makanan begitulah, saya rasa dalam kemah tu kita nampak, ya Allah, tok pengulu break dance. Makan. Tapi cuba tengok, Allah jadikan semua letak kat lidah kita. Masuk aja, kita rasa, ini manis sedap ni. Pandai dia masak. Nampak tu? Hebatnya kita. Allahu Akbar. Ya. Jadi sebab itu elok juga kita ni kena mempelajari tentang keadaan diri kita ni, biar kita terasa betapa hebatnya Allah menjadikan kita. Tuan-tuan, jadinya manusia ini dalam ayat ini Allah kata dia telah cipta manusia dalam sebaik-baik kejadian. Baik. Mengapa Allah Ta'ala kata sebaik-baik kejadian? Tadi saya sebut tadi dah. Kita dapat tengok dari segi kejadian fizikal dia, dengan adanya akal dan sebagainya. Ya. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ini manusia yang sebaik-baik akal, sebaik-baik kejadian tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah membuat perbandingan. Dia cabarnya malaikat. Nampak tak? Cabarnya malaikat. Ingat tak? Masa Allah Ta'ala nak jadikan manusia, Allah Ta'ala kata apa? Dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan tatkala berkatalah Tuhan engkau kepada malaikat bahawa dia nak jadikan atas muka bumi ini seorang khalifah. Allah beritahu malaikat, aku nak jadikan manusia lah atas muka bumi ini. Nampak? Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, buat apa ke engkau nak buat manusia? Mereka ni lah yang nanti akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini. Mereka lah nanti akan menyebabkan dunia ni jadi rosak. Tosahlah buat mereka ni. Ya, Imam Qurtubi dalam tafsir dia kata, sebab apa malaikat bangkang? Sebab malaikat ni tuan-tuan, dia dah ada pengalaman sebelum. Sebelum Nabi Adam AS dicipta, atas dunia ni dah ada manusia lain dah. Ya, dah ada manusia, dah ada makhluk yang mungkin bentuknya macam manusia. Jadi malaikat ni tuan-tuan, dia tengok makhluk tu, makhluk yang buat kerosakan atas muka bumi. Habis rosak muka bumi ni, bunuh sana, bunuh sini, akhir sekali mati, terkorban semua. Itu yang agaknya yang jadi minyak yang kita sedut hari ni tu. Betul kan, kita belajar ilmu alam kan gitu ya. Jadi makhluk-makhluk ni atas dunia ni dah ramai dah. Sebab planet-planet lain mana ada air, planet-planet lain mana ada air manusia nak hidup. Bumi ni saja planet yang ada air. Jadi sebelum adanya manusia dah ada makhluk dah. Jadi bila Allah Ta'ala kata malaikat aku nak buat manusia, itu yang malaikat kata tak payahlah itu. Buat apa buat, nanti mereka akan rosakkan dunia ni. Sebab malaikat dah ada pengalaman dengan makhluk sebelumnya. Allah Ta'ala kata, tengok apa Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala membela manusia yang dia akan cipta ni. Kata Allah apa dia? Ya. Kata manusia, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, malaikat, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Nampak tu? Apa maksud dekat sini? Malaikat tak bagi buat. Malaikat kata lagi apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni dah ada pun cukup dah ya Allah. Tak payah buat manusia dah. Sebab apa? Sebab kami ni hari-hari setiap detik mensucikan engkau. Kami ni setiap detik
memuji engkau ya Allah. Cukup dah. Allah kata, "Hei, walaupun engkau setiap detik memuji aku, walaupun engkau setiap detik mensucikan aku, tetapi manusia ni dia lebih hebat daripada engkau." Nampak? Sebab tu Allah Taala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku malaikat lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Aku lebih tahu apa yang kamu tahu. Nampak tu? Sebab itu tuan-tuan, selepas saja peristiwa ini Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS, dia panggil Nabi Adam. Tu yang Quran kata tu apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian kami ajarkan kepada Nabi Adam segala maklumat-maklumat. Jadi Nabi Adam ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala cipta, bukan saja diletakkan roh, diletakkan darah, tak ada. Bukan tu saja. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kullaha tu artinya semuanya. Kami berikan, kami ajarkan kepada Adam alaihissalam segala ilmu-ilmu yang ada. Jadi dalam otak Nabi Adam tu, manusia ni, segala ilmu yang perlu untuk dia menjadi khalifah ada. Sebab tu kita tengok 20 tahun yang lalu telefon kita masih lagi telefon yang berwayar. Sekarang dah tak ada wayar. Nampak tak? Nampak tak? Manusia punya ilmu tu. Allah Ta'ala kata segala ilmu aku letak kat dia. Mula-mula tak ada telefon. Lepas tu dia buat telefon berwayar. Lepas tu dia buat telefon tak ada wayar. Akan datang ni, kita tak tahu pula telefon jenis apa manusia buat. Mungkin agaknya dah tak pegang dah. Main pandang-pandang gitu je. Mungkin. Betul? Tuan-tuan, siapa boleh jangka akal manusia boleh buat simpan maklumat dekat atas awan? Ya? Siapa boleh sangka tuan-tuan? Kita naik kapal terbang tu tengok awan bodoh, tengok awan bodoh gitulah tengok. Tapi sekarang ni bila kita simpan maklumat banyak dalam telefon jadi berat. Lalu bila telefon jadi berat, kita pun simpan longgok semua, ikat dalam kain buruk, kita hantar ke mana? Hantar pergi Dropbox. Takkan tak reti kot ustaz ni. Betul ke saya sebut tu Dropbox, betul ke? Betul lah. Dropbox, hantar ke sana. Betul. Telefon kita jadi ringan. Saya tanya orang tu, maklumat ni bagaimana? Dia kata antara awan-awan ustaz, ada kat situ. Kalau ustaz tak percaya, cuba ustaz panggil balik, datang balik maklumat tu. Hebat otak manusia ni. Nampak tu? Sekarang ni saya rasa berkemungkinan satu hari nanti, bila maklumat-maklumat yang tersimpan di tepi-tepi awan ni boleh dipanggil, berkemungkinan satu hari nanti segala percakapan orang dulu-dulu pun boleh dipanggil semula. Sebab mungkin benda ni menggunakan gelombang-gelombang. Ya? Mungkin satu hari nanti kita akan dapat mendengar suara Nabi Adam AS. Mungkin satu hari nanti kita akan dapat mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Ini teknologi. Allah kata apa? Tak ada benda yang aku tak ajar manusia. Sebab tu manusia, benda yang baik dia boleh buat, benda yang paling jahat pun dia boleh buat. Betul? Saya hilang kunci, tuan-tuan, hilang kunci. Pergi berkelah di Podixon, hilang kunci. Nak balik dah tak boleh buka kereta. Itu sudahlah. Bukan hilang kunci, kunci tertinggal dalam kereta. Gelum-gelum, tengok Allah nak buka dah tak boleh. Kebetulan adalah kawan kita kat sana tu, dia anggota polis lah. Kawan baik. Telefon Ji, datang Ji. Dia kata, saya ustaz orang baik, tak ada pengkhususan dalam bidang buka kereta ni ustaz. Dia yang buka kereta ni panggil perompak, pandai dia kata. Ya. Tak apa ustaz, nanti kita panggil seorang. Aduh, dia panggil. Dia tahulah tu. Dia panggil seorang, tuan-tuan datang. Tengok muka macam ikan sardin je mukanya. Tapi dia datang tuan-tuan sekejap je. Geluk. Silakan naik. Allah, macam mana kau buat? Nampak tuan-tuan? Daripada benda sebaik-baik sampai benda sejahat dia boleh buat. Macam mana dia buat? Ya, itu benda kasar tu kita tengok, mungkin ada benda-benda halus lagi. Allah kata apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Aku ajarkan kepada Nabi Adam ni segala ilmu. Aku ajar pada manusia. Malaikat tak ada. Malaikat buat lemang tak reti malaikat. Bagilah buluh kat malaikat, buat lemang tak reti dia. Malaikat Jibril dia reti apa?
Dia reti menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas dia. Ada malaikat yang disuruh sujud je pada Allah. Dia sujud je lah. Dia tak rukuk. Ada malaikat yang kerjanya junjung arasy Allah. Itulah kerja dia daripada mula kejadian sampai hari kiamat nanti. Nampak tu? Panggil sebab lemang. Tak reti dia. Nampak? Sebab dia tidak ada akal macam kita. Allah Ta'ala tak ajar dia benda-benda gitu. Thumma aradahum 'alal malaikah. Sebab Allah Ta'ala ajar kepada malaikat. Ya. Allah Ta'ala kata, ya malaikat, kau dengar aku tanya Adam. Wahai Adam, ni apa dia? Adam kata, alaihissalam, ini tiang, ini. Habis semua Nabi Adam bentang pada Allah Ta'ala. Ya, kalau dalam kitab tafsir dia kata Nabi Adam cerita tentang tiang, tentang itu mungkin itu sekerat jalan. Ya. Nabi Adam telah dibekalkan dengan ilmu. Bila sebut Nabi Adam tu isyarah kepada manusia lah. Allah Ta'ala panggil malaikat. Summa aradahum 'alal malaikah. Mana malaikat mai sini? Ni apa malaikat? Malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau. Kami tak tahu tentang benda ni ya Allah. Yang kami tahu apa yang Kau ajar pada kami aja. Habis malaikat tunduk. Itu yang Allah Ta'ala kata apa? Wahai malaikat, sujud kamu kepada Adam AS sebagai tanda memuliakan dia. Malaikat terus sujud, mengakui kehebatan anak-anak Adam ini, mengakui kehebatan Adam AS. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala sebut di situ kita ni sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Sebab sudah dibuat muqaranah. Muqaranah dipanggil apa? Sudah dibuat perbandingan antara malaikat dan juga manusia. Didapati manusia di sudut pengetahuannya lebih hebat daripada malaikat. Nampak tu? Ya, jadi itu antara sebab mengapa Allah kata dia cipta manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baik kejadian. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bila dia cipta manusia ni dalam sebaik-baik keadaan, Allah sebut lagi, cuba kau tengok. Aku tundukkan segala makhluk ke dalam dunia ni untuk manusia. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Allah kata dalam surah Al-Jathiyah ayat 13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi. Dan Allah Ta'ala tundukkan kepada kamu segala yang ada pada 7 petala langit dan bumi. Jami'an, semuanya. Nampak tu? Itu yang kehidupan manusia jadi sempurna tu. Dia sempurna bukan saja dengan akal. Dia sempurna bukan saja Allah Ta'ala bagi dia ilmu yang malaikat pun tak ada. Manusia tu jadi sempurna apabila Allah jadikan juga segala yang ada di 7 petala langit tu dan bumi semuanya tunduk untuk keperluan manusia. Nampak tak? Matahari yang ganas itu. Ya. Baru-baru ni saya pergi mencerap bulan. Tu kalau kita duduk di hotel Kelana di Port Dickson tu, malam-malam kita boleh mencerap bulan, dibagi percuma. Ya. Dia cerita ke saya boleh nampak planet Zuhal daripada situ. Kalau kita datang 8 hari bulan sampai 15 hari bulan Hijri. Pergilah 8 sampai 15 memang waktu tu waktu kita boleh nampak bulan, dan kalau ada rezeki boleh nampak planet-planet yang lain. Dia cerita pada saya, sekarang ni mereka nak buat pula, nak mencerap matahari pula, nak tengok matahari. Suatu teleskop harga dekat-dekat 2 juta. Ya, nak tengok matahari. Tapi dia tunjukkan kepada kami matahari ni yang telah dicerap di orang. Cuba Ustaz tengok matahari. Ya Allah, tengok takut tuan-tuan matahari. Gas-gas yang ada dekat matahari tu, tengok meletup-letup api tu ya. Tetapi matahari yang ganas itu, walaupun dia ganas begitu, akhir sekali dia tunduk juga kepada manusia, menjadi faedah pada manusia. Ya, kalau tidak masukkan Mak Salih kan duduk dekat kursi malas tepi pantai tu. Membakar diri. Dia panggil apa? Sunburning apa nama itu? Sunburn ke sunburn. Sunburn. Kata. Ya. Nampak? Kalaulah matahari itu tak ada faedah, takkanlah Mak Salih pergi bakar diri di bawah matahari itu. Vitamin C. Ya. Matahari yang ganas itu akhir sekali tunduk kepada manusia. Dia jadi benda manfaat pada manusia. Dengan adanya matahari,
maka berlakulah proses fotosintesis kepada tumbuh-tumbuhan hijau yang ada atas muka bumi ini. Banyak manfaat berlaku pada kita. Dengan adanya matahari, ya Allah, macam-macam. Kita dapat makan ikan kering. Aduh, tu cara kampung tu. Nak makan ikan kering macam mana tuan? Ikan kering, matahari. Itu, tak ada matahari macam mana? Ikan kering kita dapat makan. Ya. Dapat makan mihun. Mihun jemur tu. Faedah matahari. Ya. Dengan adanya matahari, maka berlakulah siang dan malam. Betul. Dengan adanya matahari, macam-macam kita dapat. Tengok matahari yang ganas itu, Allah Ta'ala kata, aku jadikan dia untuk keperluan kamu, wahai manusia. Itu yang kita jadi sempurna hidup kita tu. Ini yang menyempurnakan kejadian kita. Mau apa lagi? Laut. Laut yang ganas tu, tuan-tuan. Ya Allah, bila air laut tu datang sebagai tsunami, habis manusia dikejarnya. Tetapi ketika dia reda, dia menjadi alat kepada manusia. Dengan adanya laut, berapa ramai orang yang bawa tu banana apa tu, yang sampan banana apa tu. Dapat rezeki. Betul ya? Saya naik hari tu, lepas tu tobat tak naik dah. Banana boat apa tu? Naik itu 8 orang. Yang duduk depan tu pula, ya Allah, gedempulnya tuan-tuan. Saya dah kata dia, jangan duduk depan, kamu duduk belakang. Dia kata saya nak duduk depan, supaya cabarannya besar sikit. Oh, dia duduk depan, bergelombang, habis jatuh kami di tengah-tengah laut. Tobat dah lain kali tak nak naik dah, tuan-tuan. Tapi sekali naik berapa, tuan-tuan? Itu. Kami bawa itu, ialah pergi itu pelajar-pelajar tahfiz, itu ya. Dia bagi potongan sikit lah, tapi RM25 juga dapat ke dia. Dengan adanya laut, orang yang ada banana boat dapat tanggung anak isteri dia. Kalau tak ada laut, dekat mana dia nak letak banana boat itu? Kat pasir. Nampak tu? Kita tengok situ je. Dengan adanya laut, tengok berapa banyak anak-anak nelayan dapat pergi ke universiti. Dengan adanya laut, maka banyak orang Melayu boleh masuk TLDM. Tak ada laut, ada TLDM. Mana boleh? Takkan TLDM nak buat atas pasir? Itu. Dengan adanya laut, berapa banyak kilang-kilang buat kapal wujud. Maka menyediakan peluang pekerjaan kepada manusia. Sebab laut aja. Akhir sekali manusia dapat manfaat daripada itu. Tak termasuk dengan ikannya lagi, itu lagi, ini lagi. Itu. Dengan adanya laut, manusia dapat apa dia? Dapat keuntungan daripada pembelian tu kapal selam yang tak boleh menyelam tu. Dengar dia, kalau tak ada laut macam mana tu orang tak jual kapal selam. Sebab adanya laut tu. Nampak tu? Semua benda Allah Ta'ala buat tunduk kepada manusia. Cuma tengok rimau. Rimau yang ganas tu pun Allah Ta'ala tundukkan dia untuk manusia. Sebab tu toke-toke sirkus kaya. Kaya toke sirkus. Saya ingat lagi lah waktu budak-budak lah kan, bila bulan 11 saja kan sekolah nak cuti tu. Dulu-dulu cikgu-cikgu tak bawa pergi tempat-tempat sains ni, pergi tengok sirkus lah dulu. Itu. Ada rimau, ada singa, tengok, ya Allah, kaya toke sirkus. Ya. Saya tak tahulah dia bodohkan rimau tu pun saya tak tahu dah tu. Ya, dia ada ayat yang saya tak tahulah. Tapi tengok bila rimau tu keluar, cikgu kata, kita dapat tengok rimau. Berapa bayar cikgu? Zaman hari tu, RM5. Bayar RM5. Sebab nak tengok rimau. Rimau, kerana adanya rimau, maka adanya zoo negara. Itu. Banyak faedah. Tu Allah Ta'ala kata, kamu aku jadikan sempurna. Menambahkan kesempurnaan kamu, bila semua makhluk atas dunia ni tunduk kepada kamu. Tak ada makhluk atas dunia ni yang tak tunduk pada manusia. Semua. Jin. Jin tunduk pada manusia. Dia termasuk makhluk yang dijadikan tunduk pada manusia. Tapi oleh kerana manusia tak pandai handle dia, itu yang kita tak dapat nak guna dia tu. Tapi berapa ramai orang gunakan jin. Itu. Umur dah 70 lebih, tapi tengok-tengok macam baru 15 tahun je umur dia. Umur 70 lebih, dah jadi nenek dah tu. Nenek dah. Tapi bila dia keluar tu macam budak umur 15 tahun. Itu guna apa tu? Kalau tidak diguna jin, tunduk kat dia. Itu. Saya nengok hari tu, saya pergi ke mana tuan ya? Ponorogo.
pergi ke Ponorogo. Kebetulan pergi buat lawatan ke sekolah pondok yang terhebat di Indonesia lah, di Gontor Ponorogo tu. Kebetulan ada kawan di situ. Pergilah, kebetulan tengok hari tu mereka buat satu budaya main apa tu, dipanggil orang angkat kayu sebesar-besar ni tu. Dia pakai kepala tu, dia sarung dengan kepala rimau. Kepala rimau yang betul tu, bukan yang buatan. Dia angkat tiang sebesar-besar tiang. Oh, saya kata hebat. Kita tahu dah manusia mana boleh angkat gitu. Itu ada jin yang sudah tunduk pada dia. Orang pun bayar dia. Oh, bayar. Dengan adanya jin dapat duit dia. Walaupun secara haram itu. Oh. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala kata apa? Kamu aku jadikan sempurna. Antara yang menyempurnakan kamu bukan saja fizikal kamu, tetapi semua alam ini tunduk kepada kamu. Andai kata kejadian kita secara fizikal sempurna, tiba-tiba alam tak tunduk pada kita, seksa kita tuan-tuan. Kita keluar saja matahari serang kita, tak hidup kita. Itu waktu malam pula bulan fire kita. Sekarang ni tak ada. Waktu malam kita tengok bulan, boleh kita bersyair pula dengan bulan tersebut. Kau laksana bulan, itu macam-macam lah. Dengan bulan saja berapa banyak syair yang keluar. Itu kau laksana bulan lah, wajahmu indah seindah bulan purnama lah, aku minat pada bulan purnama lah, macam-macam ada. Nampak tu? Jadi tuan-tuan, ini maksud apa Allah Ta'ala kata tadi. Dan saya nak sebut lagi, manusia ini tuan-tuan, hebat tidak hebatnya dia, Allah Ta'ala jadikan manusia ini sempurna, dan menambahkan kesempurnaan mereka ini ialah Allah Ta'ala sangat sayang kepada mereka. Sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman, mereka tetap ada nilai di sisi Allah. Itu yang menjadikan mereka itu sempurna tu. Cuba tengok apa firman Allah kepada orang yang berdosa. Ya, Allah berfirman kepada orang yang berdosa, "Qul ya ibadi." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba aku, alladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hamba aku yang mereka itu melampaui batas. Apa dia? La taqnutu min rahmatillah. Jangan kamu kecewa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa. Ayat ini dalam surah Az-Zumar ayat 53 ni, Allah cerita tentang bagaimana Allah meraihkan seorang hamba yang berdosa. Nampak tu? Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sedia mengampunkan dosa orang, ini menjadikan manusia itu jadi sempurna. Tuan-tuan lihat ya. Tuan-tuan lihat. Saya dulu, bapak tak bagi pergi mandi swimming pool tu. Kami dulu duduk di PJ, ada swimming pool tu dekat PJ baru tu, dekat state tu ada. Lombong pun ada, swimming pool pun ada. Kami boleh pilih. Kalau yang berani sikit mandi lombong, yang kaya sikit mandi swimming pool. Tapi ayah saya kata dua-dua tak boleh pergi. Itu duduk rumah baca buku. Kita benda yang dilarang tu kita suka buatnya. Satu hari saya lepas pergi tuan-tuan, mandi swimming pool. Tak sedar makcik yang jaga kantin swimming pool tu kenal bapak saya. Tengok, alamak dah tersempat ni. Kau buat apa? Tak ada cik, main-main air. Ya cik, nanti aku bilang bapak kau. Ya, orang zaman dulu dia ambil berat tuan-tuan tentang anak-anak kawan-kawan dia. Maka agaknya dia beritahu saya lah tuan-tuan. Beritahu ayah saya. Balik tu, mak dah dapat tahu dah. Makcik tu jumpa mak saya. Aku jumpa anak kau kat swimming pool. Bapak saya pula jadi rotan tergantung kat dinding. Saya pun tengok, Allah, rotan. Malam ni habislah, biratlah aku. Biratlah tuan-tuan. Nampak tu? Ya? Hari nak peksa. Kita rasa macam tak ada mood nak baca dah. Sebab balik ni memang kena lah ni. Orang tua ni kalau libas tuan-tuan, ya Allah. Itu sebab saya jadi orang. Malam tu, macam mana ni. Pukul 12 malam dia balik. Dengar dia punya enjin tu tuan-tuan, kita dah rasa Allah. Mak pula, dia datang dengan lenggang-lengguknya. Kita pun aduh, itu. Masuk-masuk saja.
Tuan-tuan tahu ayah cakap apa? Ayah tahu tadi kamu pergi mandi swimming pool ya. Tapi tak apa. Ayah maafkan. Lain kali jangan buat lagi. Tuan-tuan tahu tak? Apa jadi pada saya? Semangat untuk baca buku tu datang balik. Tadi dah hilang dah. Nampak tak? Itu sebab Allah Ta'ala dia buat benda ni kepada manusia. Kalaulah Allah Ta'ala tak ada sifat pengampun, siapa buat dosa, tidak ada pengampunan. Apa jadi pada manusia? Nampak? Manusia akan jadi pendek harapan. Bila pendek harapan, jiwa akan jatuh. Akhir sekali panjat bangunan tinggi, terjun ke bawah. Tapi Allah Ta'ala, dia jadikan manusia ni sempurna. Jiwa sempurna, akal ada. Kemudian dia kata apa? Manusia yang berdosa, aku ampunkan kamu. Kita rasa macam terbuka balik. Kita rasa macam dunia ni datang balik kepada kita. Tadi kita rasa macam kita dihimpit. Ini menambahkan kesempurnaan hidup manusia. Kalau dengan ahli maksiat pun tuan-tuan Allah muliakan begitu, bagaimana pula dengan orang-orang yang beriman kepada Allah? Nampak? Orang beriman kepada Allah ni tuan-tuan, Allah sempurnakan lagi kejadian mereka dengan Allah Ta'ala memberikan janji-janji pasti kepada mereka. Ya, manusia ni bila kita dah buat baik tuan-tuan, tiba-tiba ialah manusia tetap manusia tuan-tuan, manusia tetap manusia. Kita tanya isteri kita, dia susah payah tadi pergi buat rambut, betul? Susah payah tadi buat rambut, ya, pergi cantik dah rambut dia, betul ya? Dia tahu suami suka dia berambut rebang gitu besar gitu, dia suka. Dia tahu suami dia suka. Gitu ya. Dia pun pergilah buat rambut merebang gitu, gitu ya. Bila dia buat. Jadi bila suami balik rumah dia pun tayang-tayang lah. Suami pula hari tu bad mood gitu ya. Bad mood baru lepas kena saman. Itu polis saman, MBSA saman gitu ya. Habis semua saman balik itu. Wah tak tahu aja. Kawan dah buat baik tapi tak dapat pujian. Apa jadi pada manusia? Apa jadi? Dia tanya isteri kita. Dia pun kecewa lah. Bila kecewa sekali dia boleh tahan. Kali kedua dia kecewa kan. Kali ketiga, kali keempat, jiwa dia akan mati. Lama kelamaan, tak ada dah. Dia pun cukur rambut dia, bang. Saya dah tak ada rambut dah, bang. Sebab apa? Sebab dia buat baik, satu penghargaan pun tak dibagi. Dia akan jatuh. Hilang kesempurnaan diri dia. Nampak tu? Sebab tu Allah Ta'ala dia tahu manusia. Manusia yang beriman, kadang-kadang manusia yang lain tidak hargai dia. Tapi aku hargai engkau. Ya? Sebab tu dalam Quran banyak ayat-ayat Allah Ta'ala beri macam-macam janji kepada orang-orang yang beriman. Janji syurga lah, janji itulah. Sebab apa? Sebab manusia ni bila diberikan janji begitu, tambah sempurna hidup dia. Oh rupanya aku ni tidak keseorangan. Rupanya apa yang aku buat ni, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Dia lagi semangat. Ini menambahkan kesempurnaan kejadian manusia. Gitu. Boleh faham ke tuan-tuan? Boleh ya? Jadi, cukup sekadar tu. Jangan banyak sangat contoh. Sebab orang yang cerdik, cukup satu contoh dia dah faham. Ya. Tadi dah berapa contoh dah saya bagi? Banyak lah ya. Bukan bermakna tuan-tuan tak cerdik. Itu. Ni supaya orang kata biar ni rakaman ni biar panjang, gitu ya. Tu kita buat banyak contoh tu, gitu ya. Sebenarnya tuan-tuan dekat sini satu contoh dah faham dah, ya. Baik. Apa sebab Allah Ta'ala beritahu manusia bahawa manusia kamu itu kejadian kamu sempurna. Sempurnanya sebab gini. Apa sebab Allah Ta'ala beritahu? Macam benda ni penting sangat. Sampai dia bersumpah dengan 4 perkara. Dia bersumpah dengan buah tin, dia bersumpah dengan buah zaitun, dia bersumpah dengan bukit Tursina, dia bersumpah dengan bumi Mekah. Apa benda dia nak beritahu? Manusia kamu itu kejadian kamu sempurna. Apa sebab tuan-tuan? Beria-ria benar Allah Ta'ala bersumpah ni. Apa sebab? Beria-ria benar dia nak beritahu manusia, manusia kamu tu sempurna. Apa sebab? Mesti ada sebab. Yang pertama, sebabnya bila manusia tahu diri dia sempurna, maka dia mula menghargai diri dia. Biasa tak dengar helang yang merasa dirinya ayam. Apa jadi? Orang putih kata apa? Saya tak kerti. Sebab kalau saya cakap tuan-tuan tak faham nanti. Helang yang merasa dirinya ayam. Apa jadi? Engkau seekor helang. Itu.
Tiba-tiba helang yang hebat dengan kuku yang tajam, dengan paruh yang tajam, yang boleh memusnahkan 1000 musuh. Tiba-tiba dia rasa dia ayam renek yang kerdil. Paruh yang tajam akan hilang kegunaannya. Taji yang tajam akan hilang peranannya. Kuku yang tajam akan hilang faedahnya. Sebab apa? Sebab jiwa dia kecil, sekecil ayam yang kecil. Nampak? Allah nak kita ni, kalau kamu helang, kamu kena tahu kamu helang. Dan kamu bertindak, mesti bertindak sebagai seekor helang. Bukan bertindak sebagai seekor ayam, sedangkan kamu helang. Apa jadi kalau rimau rasa diri dia kucing? Dia rimau ni dengar rimau pun orang takut. Sebab tu orang garang-garang orang panggil mak rimau. Ada saya setuju ni mak rimau. Tak ada je. Sini semua mak pelanduk sini. Kalau di kampung-kampung ni tu yang jenis garang tu, selalu kami lah dulu budak-budak. Kita dulu sembahyang tarawih suka buat kacau kat surau tu, buat bising. Tok siak tu pula pencin, sarjan pencin. Mak garang ni. Tengok dia punya misai. Misai lebat, janggut tak ada. Kita panggil mak rimau. Garang tu. Yang bila dia ada tu kami tarawih tu senyap khusyuk je, dia tak ada. Sebab apa kami budak-budak boleh khusyuk, boleh tawaduk, boleh beradab ketika tu bila dia ada? Sebab si rimau sedar dia rimau dan dia berperanan sebagai rimau. Lalu pelanduk pun tunduk. Allah Ta'ala nak kita rasa begitu. Hei manusia, kamu tu makhluk yang telah aku muliakan. Oleh itu jangan kamu hina diri kamu dan jangan kamu biar kamu dihina oleh orang. Itu maksud dia. Nampak? Ada dua benda. Aku beritahu kamu manusia bahawa kamu adalah sebaik-baik kejadian. Pertama, supaya kamu rasa kamu mulia. Bila kamu rasa mulia, jangan kamu menghinakan diri kamu. Artinya, kamu tu manusia mulia, ada akal. Kamu jangan jadi seperti penyembah berhala. Dia cipta, berhala tu dia yang buat. Itu, dia buatnya hidung berhala tu, dia buatnya kaki berhala, lepas tu dia hanggukkan berhala tu, dia kata berhala tu Tuhan. Dia menghina diri dia sedangkan Allah Ta'ala telah muliakan dia. Itu maksud dia. Nampak? Jangan kau hinakan diri kau depan berhala yang bodoh tu. Engkau manusia yang mulia. Berhala tu takkan ada kalau kau tidak cipta dia. Tiba-tiba lepas kau cipta dia, engkau sujud pula pada berhala tu. Di mana kemuliaan diri engkau? Ini kata helang yang rasa dirinya ayam. Rimau yang rasa dirinya kucing. Kucing pula kucing patah 4 kaki. Allah Ta'ala nak kita ni rasa kita makhluk yang mulia. Sebab itu bila kita rasa kita makhluk yang mulia hanya akan tunduk pada zat yang paling berkuasa. Nampak? Anak saya ada 5 orang. 5 orang. Ya. Semua garang-garang tuan, tak macam bapak dia. Bapak dia baik. Ya. Tapi ke-5 ni ada seorang tu paling garang. Anak laki-laki saya paling garang tuan-tuan. Sampai cikgu lantik dia jadi ketua pelajar. Cikgu disiplin kata kalau kau ada aku senang hati. Budak-budak takut. Takut budak-budak. Alhamdulillah keluar dah. Dah hafiz Quran dah keluar dah. Tapi tuan-tuan, bila dia balik rumah, dia akan tunduk pada saya. Kata kat dia, ngapa tunduk pada ayah? Kat sekolah pun kau kan ketua pelajar, semua budak takut dengan kau. Tak, saya akan tunduk pada yang lebih besar daripada saya. Ngapa tak tunduk pada adik bongsu? Adik bongsu buat apa? Saya lebih besar daripada dia. Saya hafal 30 juzuk. Dia baru hafal Inna Ataina. Manusia ni memang begitu. Dia akan tunduk pada yang lebih besar daripada dia. Maka bila kita cari atas dunia ni, yang paling besar sekali siapa? Allah. Sebab itu, manusia yang mulia, yang hebat, dia layak tunduk hanya kepada Allah. Dia layak sujud hanya kepada Allah. Kalau engkau sujud kepada patung, engkau telah menghina diri engkau. Kalau engkau sujud pada manusia, juga engkau telah menghina diri engkau.
Kalau zaman Quraisy dulu orang sujud kepada patung, itu tanda dia menghina diri dia yang mulia. Zaman sekarang ni tuan-tuan, orang sudah tidak tunduk kepada patung. Orang tunduk kepada manusia, menyembah manusia sesama manusia. Nampak? Tuan-tuan nampak tak sekian ni? Budaya manusia menyembah manusia. Ya. Ahli-ahli politik yang ganas, yang berkuasa, sekarang ni hampir-hampir menjadi Tuhan yang disembah. Ini dia. Ini zaman kita kena faham. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia dalam bentuk yang paling mulia. Oleh itu kemuliaan kamu bila kamu tunduk hanya pada Allah. Sebab Allah itu zat yang paling mulia. Bila kamu tunduk pada sesama manusia, berarti kamu telah menghina diri kamu sendiri. Sedangkan aku telah jadikan kamu semulia-mulia makhluk. Sekarang ini tuan-tuan, tunduk kepada sesama manusia, menyembah sama manusia ni sudah jadi perkara biasa dalam masyarakat. Terutamanya di tempat-tempat di mana ahli-ahli politiknya ganas dan rakus. Tuan-tuan tengok zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun tu tengok, ya Allah, manusia tunduk sembah manusia. Yakin kepada Fir'aun tu boleh membawa mudarat, boleh membawa manfaat. Ya. Kezaliman Fir'aun tu, kerakusan dia menyebabkan manusia tunduk pada dia. Walaupun dia buat 1000 kejahatan, orang tunduk juga pada dia. Tak berani orang menentangnya. Allah kata manusia, kamu tu mulia. Fir'aun tu dia jahat macam mana pun, dia makhluk macam kamu. Kamu ada akal aku bagi, kamu kena jatuhkan dia. Kalau kamu ikut dia, kamu sembah dia, kamu telah menghina diri kamu. Tetapi kamu kena jatuhkan dia, baru kamu jadi orang mulia. Pernah saya cerita pada tuan-tuan dulu, mulianya seekor semut. Semut ni dia mulia. Tiba-tiba satu hari datang seekor ayam jantan. Ayam jantan kan ada balung warna merah macam FRU punya tu kopi. Oh, ayam jantan. Dia punya paruh, dia punya taji tu, oi, dia masuk dalam kampung tu, dia patuk segala sarang semut. Lepas dia patuk tu, dia bagi amaran. Semut-semut semua, setiap hari Senin dan Khamis, mesti sediakan kepada saya semut-semut muda untuk saya makan. Kalau tidak, saya akan patuk dan musnahkan semua sarang-sarang semut. Semut-semut ni tengok, nak pula semut JKK tengok. Oh, ni tak boleh lawan ni. Betul. Dia pula kata, Datuk JKK kalau nak terus ber-JKK, dengar cakap saya. Baik. Habis tuan-tuan. Menjak hari itu, masyarakat semut dekat situ, semuanya jadi takut kepada ayam jantan. Hari Senin, hari Khamis, mereka akan sediakan semut-semut yang muda-muda ni letak tempurung. Padahal, perbuatan itu perbuatan yang salah. Mengorbankan bangsa semut, bangsa mereka sendiri. Tapi nak buat macam mana, kalau tidak ayam jantan akan musnahkan kita. Letaklah. Terkorban, setiap minggu terkorban ribuan semut-semut muda. Ayam jantan patuk dengan penuh kesedapan. Yang lain kata, macam mana nak buat macam mana, kita ni lemah, ikut je lah dia, tunduk je lah kepada dia. Tiba-tiba ada seekor semut balik mengaji Azhar. Wah, alim semut ni tu. Dia balik tengok, apa pasal hari Senin dan hari Khamis kelang kabut semua nak tangkap semut-semut muda. Sampai diri dia pun hampir tertangkap. Nak tangkap. Kenapa nak tangkap saya? Kami nak sediakan kau jadi habuan ayam jantan. Mengapa pula nak jadikan saya habuan ayam jantan? Kita tak boleh buat apa. Kalau kita lawan dia, kita akan dibunuh. Kita terpaksa tunduk pada dia. Apa kata semut yang balik Azhar ni? Inilah orang kata menyembah makhluk sesama makhluk. Apa yang ayam jantan tu buat benda tu haram, kita ikut sebab apa? Tak boleh. Kita ni semut, nak lawan ayam jantan macam mana? Kata semut ni tadi, walaupun kita kecil, Allah Ta'ala dah bagi akal kat kita. Mengapa tak berfikir? Dia mula nak sedarkan. Supaya jangan berlaku penyembahan sesama makhluk. Ini penyembahan sesama makhluk ni. Allah mengharamkan kita mengorbankan kawan seperjuangan kita. Semut-semut ni korbankan rakan-rakan dia, letak dalam tempurung, bagi ayam makan. Ini kata penyembahan manusia pada manusia. Semut ni kata, gini pakcik,
Sebenarnya kita boleh lawan semut ni. Kita kena lawan. Kalau kita tak lawan, kita telah menghinakan diri kita. Sedangkan Allah jadikan kita ni mulia. Macam mana nak lawan dia? Dia besar. Gini pakcik. Kita ni kecil. Dengan kecilnya kita lah kita boleh lawan ayam jantan. Macam mana? Ayam jantan ni waktu tengah hari dia suka tidur bawah pokok. Bila tidur tu kita bagi salam kat dia. Ayam, kami ni nak naik tolong garu belakang kau. Kan bila tidur ada orang garu belakang kan sedap tuan-tuan. Tak cari cuba try malam ni. Sewanak garu, sedap tidur. Semut kata, boleh tak ayam? Ayam kata, okey lah nak banyak naik. Tapi jangan buat apa-apa. Nanti aku libas nanti. Taji aku akan pacak atas dada kamu. Ayam pun naik. Semut kata, naik garu dia sampai dia leka. Sebahagian yang lain pergi dekat tengkuk dia, masuk betul-betul dekat telinga dia. Masa masuk telinga jangan gigit. Bila dah berpuluh-puluh ekor semut dekat telinga dia, aku beri isyarat, baru kita semua masuk dalam telinga dia, gigit gegendang dia habis-habisan. Tuan, semut-semut pun naik, ayam pun suka. Garu sana. Sini, gatal. Garu, gatal. Bagi dia leka. Semut yang lain pergi kat tengkuk dia. Duduk depan telinga. Bila dia beri arahan, masuk telinga. Habis berpuluh semut kecil masuk telinga dia. Bila masuk telinga tuan-tuan, apa jadi bila semut masuk telinga? Cuba try lepas ni, ambil telinga, semut masuk telinga kita. Apa jadi? Ketika itu tuan-tuan, gegendang telinga digigit. Oh tu, sakit lah. Nak garu macam mana? Seekor semut masuk dalam telinga pun haru biru dah satu syalam. Inginkan pula berpuluh ekor semut masuk telinga. Masing-masing gigit gegendang telinga ayam tu. Ayam tersebut sakit dan gatal. Bila dia gatal, macam mana nak garu? Dia akan guna taji dia. Betul, dia garu habis dia taji. Lama-lama taji dia tadi yang digeruni menikam kepala dia sendiri. Bila dah luka gitu dia kata, ya Allah, sakitnya dia pun antuk kepala dia dekat dinding sebab dah gatal sangat. Dinding tak pecah, kepala dia yang pecah. Akhir sekali ayam yang ganas itu jatuh terkorban di situ. Semut yang balik Azhar kata apa? Kan saya dah kata, kita ni ada akal. Kita ni yang mulia. Allah jadikan kita mulia. Mengapa kita kena memperhambakan diri kita sesama makhluk? Itu maksud dia. Boleh faham tentang kiasan ni? Orang yang cerdik cukup dengan satu kiasan dia faham semua. Betul tak? Kena dua kiasan. Kalau dua kiasan dah lain dah martabatnya. Nampak tuan-tuan? Allah dah jadikan kita mulia, yang kita pergi tunduk sebab apa? Mereka tu jangan dilawan. Kalau kita lawan habis kita. Ya Allah, ini penyembahan makhluk kepada makhluk. Dia makhluk, kita makhluk. Bila dia ajak kita buat salah, apa sahaja kita kena ikut dia. Kita ada akal. Allah jadikan kita makhluk yang sempurna. Sebab itulah dalam Quran banyak ayat-ayat Allah Ta'ala suruh kita lawan kezaliman. Ya. Apa kata Allah dalam Quran? Antara ayat-ayat tersebut kita tengok. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati kepada orang yang zalim. Nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Makna jangan cenderung tu apa? Jangan berpihak pada mereka. Makna jangan berpihak tu apa dia? Lawan mereka. Sebab kalau kita bersekongkol dengan orang zalim, meredai kezaliman dia, kita telah menghina diri kita. Sedangkan kita makhluk yang mulia. Kita dibodoh-bodohkan oleh mereka. Kepala kita diinjak-injakkan oleh mereka. Kita diam begitu saja. Apa ni? Kita dijadikan mulia oleh Allah. Tak apalah jang, oi. Kita boleh makan pagi petang cukuplah. La ilaha illallah. Maklum, oi. Boleh makan pagi petang pun apa guna, Jadi lembu lah kita. Lembu pun makan pagi petang. Si zalim sedang menelanjangkan akhlak remaja-remaja kita. Kita nak diam. Si zalim sedang menelanjangkan pakaian wanita-wanita kita. Kita nak diam. Si zalim sedang memijak Quran kita. Kita nak diam. Cukup dengan boleh makan pagi petang. Ada juga jenis orang beragama dia kata gini. Tak apalah jang, oi. Kita boleh pergi ke masjid setiap padan lah tu. Cukup lah tu. Boleh sujud pada Allah. Dah lah. Itu. Jangan nak buat apa lantak lah. Ui. Cukup ke dengan kita boleh semayang tu?
Sedangkan si zalim curi minyak kita. Sedangkan si zalim naikkan cukai yang tidak bermaruah. Kita nak duduk diam. Allah bagi isyarat kat kita. Aku jadikan kau makhluk yang mulia, kau jangan hinakan diri kau. Sebab itu bila bertembung dengan orang zalim, bangkit lawan mereka. Sebab engkau orang mulia. Kalau engkau biarkan diri engkau diinjak-injak oleh mereka, engkau adalah seekor helang yang merasa diri hanyalah seekor ayam yang kecil. Rimau yang rasa dirinya seekor kucing yang kecil. Gitu. Ini didikan Allah. Ya, kita tengok ayat ni sikit aja. Tapi didikan yang ada di dalamnya menjadikan kita ni supaya biarlah jadi manusia yang mulia. Ya, agaknya kerana baca ayat ni lah keluarnya pepatah-pepatah Melayu. Pantang undur sebelum bertempur. Itu. Agaknya itu yang keluar tu. Ya, pantang Datuk Laksmana undur sebelum bertempur. Ni dah dia. Lawan. Agak itu yang keluar tu, yang lawan, tetap lawan. Inilah dia, ambil dari sini lah agaknya. Asal nak lawan ji. Mampu ke kau lawan? Kita kena lawan sebab kita dijadikan sempurna. Ini duduk diam. Bila nak lawan ji, nanti dulu saya ni pegawai kerajaan, besok dilawan, besok tak boleh durhaka kata orang. Astaghfirullah. Kita dizalimi ji. Dia datang ke tempat kita, dia zalim kita, dia curi minyak kita, dia naikkan cukai, dia buat macam-macam, dia rosakkan anak dara kita, dia rosakkan akhlak remaja-remaja kita. Apa yang dia tak buat lagi pada kita? Kita duduk diam lagi. Sedangkan kita orang mulia. So, jadilah helang. Jangan jadi helang yang merasa dirinya ayam yang kecil. Jadilah singa. Singa yang tahu bahawa pada mulutnya ada taring yang tajam. Kadang-kadang singa taring tajam, tiba-tiba dia tak sedar dia ada taring tajam. Buat apa aku gigit orang? Sebab aku ada gusi je. Gusi kalau gigit orang rasa geli. Hei singa, pada mulut kau ada taring yang tajam, pergi gigit orang. Begitu didikan Allah kepada para mujahidin dalam ayat ini. Ya, baik. Cukup tu. Sebab orang cerdik cukup dengan satu misal. Ya. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Allah sukanya. Cuba tuan-tuan tengok. Kita ni Allah Ta'ala dah jadikan kita mulia. Allah Ta'ala sambung lagi. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Ya Allah. Allah kata, apalah kau orang ni? Aku dah jadikan kau makhluk yang paling mulia. Mengapa kau hinakan diri kau? Apa tu? Aku dah jadikan manusia itu sangat mulia. Kemudian aku kembalikan mereka kembali kepada tempat yang hina. Sebab apa? Sebab mereka tidak menyembah Allah. Bila mereka tidak menyembah Allah, maka berlakulah sembahan-sembahan yang lain. Menyembah patung. Sedangkan patung itu dia lebih mulia daripada patung, dia pergi sembah patung. Menyembah sesama manusia, sedangkan manusia itu juga lemah seperti dia pergi sembah manusia itu. Orang yang menyembah sistem-sistem dan ism-ism yang dicipta oleh manusia, itulah manusia yang sehina-hina manusia. Sebab apa? Mengapa awak ikut sosialisme? Mengapa awak ikut komunisme? Mengapa awak ikut pragmatisme? Mengapa awak ikut segala peraturan manusia, sedangkan manusia itu lemah seperti awak? Mengapa awak tak ikut sistem Allah? Allah itu maha sempurna. Bila awak mengakui sistem yang dicipta oleh manusia yang sama lemah dengan awak, awak telah menghina diri awak. Sebab itu orang Islam diajar kita ialah orang yang mulia. Ya, apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Wala tahinu wala tahzanu wa antumun a'laun. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih ya orang Islam. Kamu ialah orang yang paling mulia sekali. Sebab apa? Sebab kita bersama Allah. Itu dia, ya. Dah pukul 9.10, patutlah tuan-tuan macam dah resah aja. Tak apa, air naik ke? Sebelum air naik, baik kita habiskan cepat itu. Allah Ta'ala kata apa? Manusia yang mulia tadi akhir sekali akan jatuh jadi sehina-hinanya kembali. Tuan-tuan tengok tak? Manusia yang akhirnya jadi sehina-hinanya. Banyak yang kita tengok kan.
Manusia yang jadi lebih hina daripada binatang. Pernah saya cerita pada tuan-tuan satu hadis Nabi. Ya, Nabi datang jumpa sahabat. Wahai sahabat, apa jadi kalau 2 ekor serigala yang lapar kita letak dalam kandang. Bagi dia lapar sampai dia menggeletik lapar. Sahabat kata, wahai serigala menggeletik lapar. Kalau dapat siapa pun dia terekamnya Rasulullah. Nabi kata, macam mana pula kalau serigala yang lapar tu kita letak seorang baby kecil dalam tu? Agaknya apa serigala tu buat? Dia jilatnya ke? Sahabat kata, ya Rasulullah, dia faham je lah. Pasti serigala tu akan faham. Sebab apa? Sebab dia lapar. Budak kecil tadi merengek, merayu, dia tak akan hiraukan. Sebab serigala tadi akan jadi rakus, serakus-rakusnya sebab dia lapar. Kata Nabi, manusia yang dalam hatinya ada dunia, cinta dunia yang terlalu tebal, dia akan jadi lebih rakus daripada 2 ekor serigala yang lapar tadi. Betul tak tuan-tuan? Cuba tengok realiti kehidupan kita hari ini. Terdapat manusia-manusia yang rakus, lebih rakus daripada serigala yang lapar. Ya, Allahu Akbar. Tuan-tuan benci kat saya. Benci betul lah aku kat ustaz tu. Kalau dia datang ceramah, kena je aku. Nanti kau, tuan-tuan pun buatlah itu satu artikel dalam internet. Ustaz Uda tu dia meliwat orang je kerjanya tu. Astaghfirullahalazim. Bila tuan-tuan tuduh saya meliwat orang, anak saya dekat sekolah akan menderita. Betul tak? Tuan-tuan bukan saja menzalimi saya, isteri saya akan lari. Tak apa, bang, abang liwat orang bang, tak nak, saya geli saya. Isteri saya akan lari. Anak saya pergi sekolah, budak-budak kata apa? Ni anak liwat, anak liwat. Anak saya yang cerdik akan jadi hilang tumpuan untuk belajar. Bila saya balik kampung, daripada saya boleh memberi ceramah, orang tak nak dengar ceramah saya, buat apa ustaz liwat? Hancur hidup saya. Hancur hidup anak-anak saya. Hancur hidup keturunan saya. Orang macam ni tuan-tuan lebih buas daripada 2 ekor serigala yang lapar tadi. Kalau serigala tadi dia musnahkan seorang manusia, tapi dengan tuduhan-tuduhan yang liar seperti ini, tuan-tuan telah membaham berapa ramai jiwa manusia. Kan Nabi kata, sebab apa tu? Sebab gila nak mempertahankan pangkat dan kuasa, kita zalimi orang. Perbuatan kita lebih zalim daripada serigala yang lapar. Itu dia. Summaradadna wa asfala safilin. Aku kembalikan manusia itu kepada serendah-rendah keadaan, lebih rendah daripada haiwan lagi. Cara pemikiran mereka, cara tindakan mereka. Nampak tu, ya? Sikit lagi tuan-tuan ya. Allah sebut lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Orang-orang manusia ni, kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, dia akan jadi orang yang serendah-rendah manusia. Tetapi kalau mereka itu beriman dan beramal soleh, dia akan jadi manusia yang tinggi, dan dia akan mendapat pahala yang tidak putus-putus dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan ya? Pahala yang tidak putus-putus. Ya? Cuba tengok orang yang bersedekah, pahala tak putus-putus. Orang sebut nama dia. Ya? Cuba tengok, tuan-tuan tengok Datuk Haji Ishak Bahrum sekarang. Ya, walaupun dia dah pergi tinggalkan kita, kita sebut nama dia. Ya, kita sebut nama dia. Saya kemana pergi? Kalau cerita tentang ulama contoh, saya tidak akan tinggalkan. Walaupun saya sebut nama Imam Syafi'i, saya sebut nama Imam Abu Hanifah, saya tidak akan tertinggal menyebut Datuk Ishak Bahrum, almarhum yang berani menegakkan keadilan. Tengok, namanya disebut-sebut, tak putus-putus, tak putus-putus. Tu orang kata, rimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bila orang beramal soleh, namanya harum, kuburnya dia ziarahi. Cuba tengok kubur-kubur orang jahat-jahat ni, ada? Walaupun letak situ makam pahlawan, ada orang pergi? Ada orang pergi? Mana ada orang pergi? Bawa mak rock pun dia pergi situ, dia bergambar je. Panggil apa tu gambar gini tu? Panggil apa? Skodeng. Skodeng lain. Itu ya. Dia begitu je. Baca Fatihah. Anak aku siapa ni katanya.
Tapi cuba bawa kubur-kubur para ulama itu. Mak rock ni tuan-tuan. Sebab saya dah bawa dah tuan. Bawa kubur ulama dengan sendirinya. Tunduk dia. Asal kau tunduk. Ulama Ustaz. Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Fatihah aja. Bawa kubur orang bukan-bukan ni tuan-tuan. Ya Allah. Bro. Fatihah bro. Alah aku. Sekalipun tertampang makam pahlawan. Tak ada. Allah kata, kalau engkau beramal, beriman dan beramal soleh, berterusan amalmu. Namamu berterusan disebut di orang. Nampak tuan? Ya. Tu yang saya tengok ya. Zaman sekarang ni banyak buku-buku keluar. Buku-buku dikarang di orang tu, dikarang di orang ni. Ikut kaedah ayat ni, kalau karangan buku tersebut untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh, sampai akhir dunia orang akan baca kitab. Tapi kalau buku tu sekalipun buku Islam, kalau dikarang semata-mata untuk mencari keuntungan, orang tak baca. Cuba tuan-tuan tengok kitab Ihya Ulumuddin, sampai sekarang orang baca, tak putus-putus. Cuba tengok kitab Faridah. Kitab Faridah, ada satu kitab akidah nama Faridah, ya, dibaca sampai sekarang. Kena kitab Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli kitab tentang mengajar cara nak semayang. Dikarang dulu sampai sekarang orang baca. Apa? Siapa baca sampai sekarang? Melih Delima, siapa baca? Ada? Siapa buat mengaji kat masjid ada? Ni ayat ni cerita pada kita. Sebab itu ikhlaskanlah sesuatu kerana Allah. Sebab keikhlasan kepada Allah menyebabkan amalan kita tidak akan putus-putus. Ghairu mamnun. Pahalanya tak putus-putus. Macam mana pahala tak putus-putus? Orang tu dah masuk kubur, benda yang dia tinggalkan menjadi amalan orang. Menjadi amalan orang. Nampak tu? Ya. Bersedekahlah, ya. Tengok tuan-tuan bersedekah. Itu juga termasuk dalam amalan yang tidak putus-putus. Nanti insya-Allah lepas kita ceramah ni nanti untuk beramal dengan ayat ni kita letaklah tikar kat belakang tu. Bersedekahlah tuan-tuan, ya. Insya-Allah sebab kita nak bina sekolah dekat Johan Setia ni nampaknya perlu banyak dana tuan-tuan. Tolong bantu kami untuk kita melahirkan kader-kader ulama kita di masa akan datang insya-Allah, ya. Sikit lagi. Akhir sekali Allah Taala pesan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Jika demikianlah kekuasaanku, maka apa pulakah yang menjadikan engkau seorang pendusta mengenai hari pembalasan? Sesudah nyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku. Allah kata, hei manusia, selepas aku jadikan kau cerdik, kemudian engkau lihat sendiri kekuasaan aku. Akulah yang akan menguasai hari akhirat. Ya? Mengapa engkau berani dustakan hari akhirat? Mengapa? Aku dah bagi akal pada engkau, tak boleh fikir ke? Ya? Engkau buat sesuatu program, buat sesuatu perbuatan seolah-olah engkau tidak akan dikembalikan di akhirat. Engkau boleh hidup 1000 tahun ke? Itu maksud Allah. Itu. Engkau buat benda zalim macam ni, engkau boleh hidup 1000 tahun ke? Cuba tuan-tuan tengok Hafizul Asad. Hafizul Asad ni tuan-tuan, satu pemimpin yang sangat zalim. Saya duduk sana dulu. Kawan saya dia guru matematik. Orang Arab lah, guru matematik. Sana buku latihan dia ada gambar Presiden Asad kat sini. Kebetulan dia mengajar tu, dia buat contoh buku tu. Dia tak sengaja terbalikkan gambar tu. Bila terbalik gambar tu, malam tu polis jemput dia. Boleh jemput. Di kalangan anak murid tu ada rupanya yang jadi tukang adu tu. Biasalah kan? Malam tu dia diangkut, polis pergi ke balai polis. Zalim tak zalimnya pemerintahan Asad ni tuan-tuan. Bila balik tu tak kenal orang dah mukanya tuan-tuan. Tak kenal orang dah. Saya ingat di Bandar Damsyik dulu. Setiap pagi bila pergi solat subuh, sahabat kita ni ada seorang lelaki Arab, seorang engineer. Muka bersih, handsome orang dia. Saya duduk sebelah dia, orang kata ustaz dapat nombor 2 lah. Punya handsome-nya dia. Satu hari tengok-tengok hilang. Kita pergi solat subuh dia tak ada. Lepas 3-4 bulan dia datang dah bertongkat dah tuan-tuan, dah jadi macam orang tua.
Tanya sebab apa? Aku kena belasah dalam lokap. Sebab apa? Sebab mereka tengok aku ni kaki masjid. Bila kaki masjid, ikhwan muslimin tu lah. Bila kaki masjid, terus dicop sebagai ikhwan muslimin. Tangkap. Belasah habis-habis. Begitu zalimnya pemerintahan mereka. Ya. Nampak? Pada zaman pemerintahan dia lah tuan-tuan, wanita-wanita berfurdah. Dia jalan. Adik kepada Hafizul Asad ni. Adik dia. Jalan dekat Bandar Damsyik tu, tengok perempuan berfurdah. Dia turun, dia rentapnya. Apa furdah-furdah ni? Punya zalim tuan-tuan. Sezalim-zalim Hafizul Asad. Sempat ke umur dia 1000 tahun? Berapa umur dia? Tak sampai 80. Masa dia meninggal tu saya ada di sana. Boleh lebih kurang 60 gitu. Saya rasa 60 pun tak sampai. Tak sampai 1000 tahun. Tu Allah Ta'ala kata, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Yang kau berani sangat nak buat benda zalim mata dunia ni apa pasal? Engkau boleh hidup 1000 tahun ke? Yang kau berani berzina ni, yang kau berani cari duit sampai lupa masjid surau ni, engkau boleh hidup 1000 tahun ke? Hidup atas dunia, cari dunia macam tak mati. Itu maksud mengapa kamu berani dustakan hari akhirat. Itu dia. Itu yang kita kena fikir tuan-tuan. Kita semua akan pergi berjumpa Allah. Saya tadi tengah siap-siap pakai baju nak pergi kuliah kat sini. Dapat panggilan anak murid saya. Umur dah 60 dah. Minggu lepas berkuliah dengan saya. Semangat orangnya. Dia panggil saya berkuliah di rumah dia. Semangat orangnya tuan-tuan. Lepas asar tadi terjatuh, tergelincir. Ambulans datang tak sempat bawa, dah meninggal dunia dah. Muda lagi. Ini bulan depan tak tahulah pula siapa pula di kalangan tuan-tuan ni. Ya. Saya insya-Allah. Mungkin tuan-tuan pergi dulu, saya pergi kemudian. Atau saya pergi kemudian, tuan-tuan pergilah dulu. Saya banyak lagi ni nak ngajar ni, tuan-tuan pergilah dulu. Allah kata, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Ngapa berani sangat kamu dustakan hari akhirat? Kamu mampu ke hidup 1000 tahun? Itu maksud dia, ya. Kemudian Allah tutup ayat ini, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah seadil-adil hakim? Kata Allah, "Hei manusia, kamu nanti bawa dosa berjumpa aku. Mampukah kamu nak membelit-belitkan fakta itu lagi? Kamu takkan mampu. Tidak ada satu kesilapan kecil yang dapat kamu selindungkan. Karena aku adalah sebaik-baik hakim yang akan menghakimi seadil-adilnya kesalahan dan kebaikan kamu." Jadi beranikah kamu datang berjumpa aku dalam keadaan diri kamu yang kotor? Itu maksud dia. Jadi ayat-ayat yang kita baca pada malam ini mengajar kita tentang kesolehan wujudnya alam akhirat. Oleh itu, jangan kita, orang kata, menongkat langit. Ya, marilah kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan dalam erti kata, tinggalkanlah segala dosa dan maksiat yang kita buat selama ini. Kita takkan mampu hidup 1000 tahun. Kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i umur 40 tahun dah mula pakai tongkat. Padahal dia segak lagi masa tu. Saya 47, Imam Syafi'i 40 dah pakai tongkat, tuan-tuan. Orang tanya, "Wahai imam, mengapa pakai tongkat?" Dia kata 40 ni umur orang dah dekat dah. Jadi kalau aku lupa juga lagi, tak tahulah nak jadi apa. Sebab tu aku pakai tongkat supaya aku ingat bahawa aku ni akan ke sana. Jadi tuan-tuan, kita ni ya Allah, bukan 40, saya 47. Kira yang paling muda kat sini. Tuan-tuan berapa dah? Ada yang dah 50, ada yang dah 60, ada yang 80. Nak jadi lagi pengurus sana, pengurus sini. Umur 90 nak jadi CEO, dah 8 kali bypass lagi, cukup lah tu, datanglah masjid. Ya Allah, datanglah masjid. Janganlah lawan ulama, datang masjid. Ya, kalau boleh jadi muazzin lah, jadi muazzin. Biar kita buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menongkak langit. Jadi itulah pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surah Wat-Tini wa Zaitun ini, ya, dalam surah At-Tin. Mudah-mudahan kita dengar pada malam ni sesuatu yang boleh memberi pengajaran kepada kita, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja. Insya-Allah
Lepas kuliah ni kalau tuan-tuan sudi untuk membantu sekolah kami, bolehlah menderma sepuas-puasnya. Ya. Jadi mana yang tidak menderma, doakanlah untuk kami supaya sekolah kami ni akan dapat melahirkan lebih ramai lagi kader-kader ulama di masa akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada At-Taqwa atas kesudian memberi ruang kepada saya untuk bercakap pada malam ini dan berkongsi ilmu dengan tuan-tuan sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.